Apa tadi? Encik, saya cek kat sini, encik punya SIM card ni belum terdaftar lagi. Okey, begini. Jadi, Saya beli SIM card ini di kedai telefon, okey. okey Lepas tu betul. saya bagi IC saya, okey. Lepas tu didaftarkan, okey. Lepas tu sebelum ni saya dah telefon 2-3 kali Maxi Center, dia kata memang sah Ya. nombor ni, ada nombor saya telah didaftarkan. Dah didaftarkan? Ha. Kalau kat sini belum lagi, encik. Apa Masih dia? not available lagi. Bila encik call tu message center kalau saya boleh tahu? You boleh semak rekod sebab semua panggilan direkodkan. Betul, memang direkodkan. Tapi Okey, di sini semua rekod dia. saya telefon 123 ataupun bebas tol 1800 kan? Sama kan? Hello? Iya. Okey. Okey, macam ni encik. Pertama-pertama memang nombor ni belum ada terdaftar atas nama encik. Di mana encik kena buat dulu pendaftaran dengan cara Okey. install dulu Hotlink daftar. Okey, Holin daftar. Okey, lepas tu? Okey. Install, masukkan nombor IC semua data semua, ikutkan je step by step dia. Dia simple saja, senang saja. Dia memang dekat kedai dia dah daftar, tapi kita sebagai customer juga kena daftar juga. Okey. Kalau kita dah check. Okey, Jadi encik katakan. daftar dulu. Okey, katakanlah saya gunakan telefon Nokia yang RM50, tidak ada Play Store dan sebagainya. Macam mana saya nak daftar? Boleh saya Kalau pergi macam ke tu, internet, pergi ke kedai cyber cafe untuk daftar? Boleh? okey, kalau macam tu boleh tak encik datang message center yang terdekat? Okey, Maxi Center. Dan terdekat, minta tolong untuk daftarkan encik punya ni. Kena encik tak ada handphone yang smartphone. Jadi minta tolong daftarkan nama ni atas nama encik. Sebab kat sistem memang saya tengok memang belum ada terdaftar atas nama encik lagi lah. Okey, jadi kalau kita beli SIM card ini di kedai telefon, lepas tu kita berikan IC, lepas tu didaftarkan, maknanya pendaftaran tu tak sah ke? Dia belum lagi tu encik. Oh, belum lagi. Kedai 7E kan? 7E kedai apa? Kedai biasa-biasa ke? Kedai handphone? telefon memang ejen Maxis. Tak, sebab saya cek kat sini memang tak ada pun nama encik. Minta maaf ya. Okey, tidak mengapa. Okey, saya ulang balik soalan saya. Berapakah cas SMS ke Amerika? 50 sen cik. Ya? 50 sen. Okey, 50 sen. Cuba semak cas SMS sebab apa? Baki kredit saya tinggal sikit sangat. Saya pelik juga. Cuba kira semua cas SMS saya yang telah saya hantar ke Amerika. Berapa dah habis? Okey, boleh. Sekejap ya. Jadi saya kena cek. Sekarang baki encik ada RM4.96, betul? Ya, betul. Okey, jadi kat sini saya tengok yang untuk hari ni punya statement belum ada update. Saya boleh dapat yang semalam saja. Okey, semalam berapa? Semalam tu cik ada SMS yang 15 sini. Oh ni Malaysia semalam. Semalam ke Lepas Amerika? tu cik ada juga SMS. Oh semalam cik ada SMS ke luar negara ya. Ya, berapa? Banyak juga. Kejap ya. Saya kira. Yang semalam saja ya. Semalam saja. Hari ini belum dapat rekod dah. Okey, semalam saja. Oh belum. Okey, bagi. Ini masih pagi. Lepas 2 jam dia akan ada report balik lah. Okey, berapa? Yang baru. Kalau yang semalam yang hanya luar negara saja ya. Ya, luar negara saja. Luar negara saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8. 8, sekejap je. 8, 9, 10, 11. 12. 11. Ada 11. Okey, 11 berapa? 11 kan berapa? 5 ringgit 50 sen. Okey, RM5.50 Yang hari ni belum ada lagi. Okey, berapakah cas panggilan ke Cambodia dan Thailand? Cas panggilan 1 minit berapa? Panggilan. Sekejap. Cik, ke mana tadi? Cambodia dengan Vietnam? Cambodia and Thailand. Oh, Cambodia dengan Thailand. Okey. 1 minit berapa?
ikut lah. Kasut tu yang pakai sampai sini, ayah bau sapu, ayah bau mop jadi penat tau tak? Kelaksa kena. Hello. Oh, it's very late. Hello Encik, terima Ya. kasih telah talian. Hello. Ya saya. Okey Encik ni, kalau dari Cambodia, kalau Encik menghubungi dengan cara plus 855 Okey. ataupun dicakap dengan direct dial, Okey. itu 98 sen 1 minit. Okey, 1 minit. Okey, kalau Ya. gunakan yang package yang murah tu berapa? Oh, package kita tak ada package. Oh, Encik nak ambil hot ticket dah? Saya nak tanya sebab saya tengok dalam website tu ada hot ticket. Boleh call Okey. unlimited. Berapa? Oh, hot ticket yang untuk luar negara tak ada Encik. Kenapa saya tengok dalam website ada? Website holding ke? Hot link lah. Berapa ringgit? Ya. Berapa ringgit Encik nampak situ? Alamak, you operator Maxis takkan you tanya saya pula. Kalau pada luar negara kita tak ada bagi unlimited Encik. Okey, katakanlah ini nombor prepaid hotlink kan. Ha? Sekiranya saya convert kepada postpaid, Ha? apakah kelebihan yang saya boleh dapat berbanding dengan hotlink? Okey, macam ni Encik. Yang pertama, kalau prepaid, Ya. kalau pindah kepada postpaid, Okey. data internet lah. Data internet dengan speed. Yalah postpaid. Katakanlah kalau saya convert kepada postpaid, apakah kelebihan saya dapat sebab sekarang ni Data internet. sebab sekarang ni sebulan RM35 ni call unlimited, betul tak? Ya, tapi itu di dalam Malaysia saja. Ya betul, dalam Malaysia. Lepas tu internet unlimited, betul tak? Betul. Okey. Tapi dia akan ada term and condition di mana kalau 50GB Encik dah gunakan dalam 1 bulan, dia akan slow lah speed dia lepas 50GB Encik pemakaian 50GB. Ya, saya faham. Okey, ini saya nak bagi tahu masalah tentang satu telco. Saya tak nak sebut nama Okey, apabila saya isteri saya download dia punya apps dekat Play Store, tiba-tiba nampak nama telah diubah. Nama telah diubah. Jadi peliknya apabila pendaftaran tu dia akan hantar SMS nombor password kan? Ya, betul. Isi nama. nama. Lepas tu bila dia buka je apps tu nampak nama telah diubah. Oleh demikian Okey. nombor telefon tu telah diubah nama, ejaan dan sebagainya, nombor IC dan sebagainya. Adakah Maxi pun mempunyai masalah yang sama juga? Itu yang saya cakap tadi sama Encik. Encik kena datang message center. Okey. Jangan buat dekat kedai, Okey. dealer ke apa. Okey. Datang message center terus, bawa IC, minta daftar terus dari pihak Maxis terus. Okey, jadi maknanya kalau kita beli SIM card di kedai telefon, Kedai. lepas tu kita bagi my card kita, lepas tu dia daftar, maknanya tidak sah lah. Dia macam mana Encik ya? Ya. Sebab macam ni, kalau dealer adalah third party, Maxis Okey. adalah kita punya, memang kita lah internal. Tapi kalau dealer ni adalah third party, di mana dia ada sistem sendirilah ataupun Ya. dia punya maklumat dia sendiri. Okey. Jadi kebanyakan customer ada juga cakap, saya dah daftar dah dekat kedai bagi IC. Itu kemungkinan hanya daftar untuk kad saja, bukan SIM card macam okey ambil Encik punya ID untuk dia punya record di mana Encik telah membeli SIM card tu di kedai mereka. Jadi kalau ada apa-apa Encik akan refer pada mereka baliklah ke dealer tu. Okey, tidakkah ia menyusahkan pengguna? Kalau macam tu saya cakap Encik datang message center terdekat, buat pendaftaran dengan secara ni. Okey, sekarang ni zaman PKPP, zaman COVID-19. Jadi ia adalah menyusahkan pengguna untuk bergerak keluar, faham tak? Saya pun keluar pun Okey, hantar macam anak. Saya hantar anak sekolah dan pergi kedai runcit dan pergi solat Jumaat. Jadi Okey. Faham. Okey, macam ni. Tadi saya dah cakap sama Encik pertama-tama untuk mendaftar dia dengan cara apa? Install Hotlink daftar Encik. okey. Install Hotlink daftar, Encik buat sendiri pun boleh. Anak Encik pun boleh buat, tolong. Kalau anak sekarang kan pandai pegang handphone kan? Ya, betul. Minta dia tolong buatkan, download je, install je Hotlink daftar. Okey, adakah apabila dah daftar holding daftar tu, ia tidak berlaku seperti satu telco lain yang telah mengubah nama pemilik? Tak mungkin. InsyaAllah tak ada Encik. Sebab kita kan Hotlink daftar tu, kita dah daftar hantar IC kita dah masuk situ. Nama anak Encik kena hati-hatilah buat spelling
nama, jangan sampai salah lah. Kadang kan letak XB ke apa, spelling nama, nombor IC, nanti dia akan auto. Okey, jadi sekiranya gagal, contohnya kan, saya bagi contoh, okey. Apabila telah selain daripada Play Store, boleh tak kita daftar melalui komputer, internet, boleh? Komputer? Maksudnya kita masuk pada Google, kita masuk kepada... Oh, tak boleh. Oh, tak boleh. Dia cuma Play Store, install dekat Play Store ataupun App Store yang iPhone. Okey. Kalau kita gunakan postpaid, okey. Postpaid apabila saya berada di luar negara, contohnya Singapura ataupun Thailand kan. Jadi dia punya rate kita call daripada luar negara ke Malaysia berapa kalau kita berada di luar negara? Okey, untuk postpaid Encik ya. Postpaid ya. Okey, kalau postpaid saya memang minta maaf, di mana saya memang tak ada knowledge lah tentang postpaid punya produk. Sebab saya dari prepaid, kalau postpaid Encik nak tanya pasal postpaid berkenaan lebih jauh, Encik boleh call dalam nombor talian 1800 821 123. Okey, kalau macam tu okey. Kalau macam tu maksudnya nombor ni memang belum sah didaftarkan lah. Belum, betul. Walaupun saya dah berikan my card kepada kedai telefon tersebut. Ya, betul. Oh. Saya ulang lagi nombor Encik dia, takut saya salah. 017-201-3739, betul? Sebentar. Kosong satu tujuh 3739. 3739. Betul. Betul, Cik. Okey, jadi kalau begitu sekiranya pendaftaran gagal melalui apps Maxis Holding, okey. adakah saya perlu pergi ke center sedangkan zaman COVID-19 ni saya takut nak bergerak keluar? Okey, Cik. Tapi minta maaf sangat, Cik. Kalau memang gagal, memang tak ada pilihan. Kena datang Maxis Center juga untuk buat pendaftaran. Okey, Maxis Center di Melaka Tapi mana yang terdekat? Tapi insyaAllah... Di Melaka mana yang terdekat? Melaka? Di Melaka? Melaka kita ada dekat Mahkota Pride dengan Taman Merdeka. Kenapa saya Google ditulis di Taman Melaka Raya? Dekat mana? Taman Melaka? Taman Melaka Raya? Taman Melaka. Adakah Google tu salah? Taman Melaka Raya. Ataupun saya Google jap. Maxis Center Taman Merdeka. Taman Melaka Raya. Taman apa, Encik? Minta maaf? Taman Melaka Raya. Oh, Melaka Raya. Sekejap saya cek. Kalau dalam sistem saya memang hanya ada dua saja. Mahkota Pride dengan Taman Merdeka. Oh, begitu. Tak apa. Jadi dalam website Maxis tu memang ada ke center dia? Maxis Center dekat Holding ada. Oh, dekat Holding ada. Okey. Makna selain daripada Mahkota Pride dan Taman Merdeka tu, ejen tak sah lah? Itu bukan tak sah, itu dealer, Encik. Oh, dealer. Okey. Okey. Jadi... Ada lagi, Encik, soalan? Okey. Saya baru menggunakan Maxis. Okey. Setakat ni coverage dia bagus. Okey, Alhamdulillah. Yang keduanya, internet dia pun tidak putus-putus. Okey. Lepas tu, apa saya nak cakap? Sepatutnya apabila seseorang membeli SIM card Maxis, bila daftar di kedai telefon, you kata belum sah lagi kan? Ya, betul. Belum terdaftar. Jadi dia ambil Encik punya IC untuk dia punya data di mana Encik membeli SIM card dari tersebut lah. Jadi kalau ada nanti SIM card terosak ke apa, Encik boleh minta claim pada mereka dekat sana. Okey. Boleh ke saya bagi cadangan? Boleh. Okey. Apabila pengguna membeli prepaid hotlink contohnya, sepatutnya Maxis Center hantar SMS sila daftar hotlink di apps ataupun di Maxis Center. Boleh, saya akan ambil maklumat Encik. Sebab saya akan buatkan satu ni satu maklumat lah kepada kita semua supervisor kita untuk ambil tindakan untuk ni lah. Sebab saya tak tahu. Ini baru pertama kali saya tahu.
Ya Encik. Sebab sebelum ni biasanya kalau saya beli SIM card contohnya macam prepaid, bila dah daftar di kedai telefon saya ingat dah sah dah. Tapi Encik pernah tak call pada mereka check nama betul ke tak? Betul? Okey. Jadi kalau macam tu okey. Sini 2 minggu Encik baru beli SIM card baru ni. Ya, kamu boleh tengok tarikh dia. Berapa hari saya dah beli. Kamu ada maklumat semua kan? Ada. Jadi saya nak tahu setiap SMS yang contohnya macam Telkom-Maxis lah. Okay. Apabila saya menghantar SMS ataupun menerima SMS, berapa lama jangka masa SMS tu berada di center? Berada di center macam mana Encik? Saya ada baca laporan akhbar. Ada seseorang dihantar SMS ugutan. Ugutan? Ugutan, dengar dulu. Okey. Okey, selepas tu lelaki yang menerima ugutan tu telah membuat report polis. Okey. Selepas tu pegawai penyiasat dia melengah-lengahkan siasatan. Sehingga dia dapat SMS ugutan tu bulan April tahun 2019. Lepas tu bulan Julai baru pegawai penyiasat menyiasat. Jadi pihak Telkom mengatakan SMS hanya disimpan selama 6 bulan saja. Jadi suspek tu terlepas. Ini adalah statement yang keluar di surat khabar. Jadi 6 bulan saja. Jadi Maxis berapa bulan SMS? Kalau SMS kalau itu saya kurang jelas. Cik, boleh saya tunggu boleh Encik tunggu dalam talian sekejap? Okey, saya tunggu. Okey, saya tunggu. Okey, terima kasih. Okey, hello Encik. Terima kasih tengah dalam talian. Okey, saya dah confirmationkan dengan saya punya supervisor. Okey. Di mana kalau SMS tu kita memang tak ada limit dia lah. Macam contohnya 6 bulan ke 7 bulan. Memang sentiasa ada kat situ. Tapi di mana kalau contohnya, Encik contohnya lah macam ni, capacity setiap inbox tu kan ada capacity dia. Awak kena faham soalan saya. Setiap SMS ataupun panggilan, sama ada panggilan terima atau panggilan keluar ataupun WhatsApp, semua ada rekod di bawah SKMM. Ada 1 tahun. Ada Encik 1 tahun kami. Oh, Maxis 1 1 tahun. tahun. Oh, kalau WhatsApp? Kalau WhatsApp tu personal Encik apps. Oh, dia personal WhatsApp dia personal, dia punya apps tu. Tapi kalau message, SMS sama panggilan keluar, panggilan dalam, kita memang ada, boleh Encik download dekat Holding Red. Okey. Selain daripada penghantar SMS seperti saya dan Maxis, siapa pihak-pihak ketiga yang boleh membaca SMS saya? Tak ada Encik. Oh, tak ada. Tak ada. Sebab saya ada tengok. Kita tak ada. Okey, saya ada tengok CI Astro. Tahu kan CI Astro? Ya. Channel CI. Okey. Ada satu perbicaraan di Amerika.
Selain daripada pemilik telefon bimbit yang menghantar SMS dan penerima, pihak ketiga yang boleh membaca SMS tu adalah pihak dia macam SKMM lah. Di Amerika tak tahu nama dia apa. Oh. Okey. Kalau itu teknologi dia dah tinggi sangat dah tu Encik. Amerika kan. Kalau kita tak ada. Oh, tak ada. Tak. InsyaAllah tak ada ni. Cuma berhati-hati je lah bagi nombor phone tu macam letak. Jangan sign up kepada nombor-nombor yang tak apa. Contohnya dia cakap masuk website ni, masuk website tu. Itu je. Kalau saya sebagai customer service, apa yang saya sarankan, Encik kalau masuk Google, Encik search benda apa-apa, jangan senang untuk sign up ataupun sign in, login, itu sahaja. Macam bank pun macam tu juga. Kalau boleh, kalau online banking tu, kalau boleh jangan tukar-tukar handphone, satu saja. Okey, saya ada satu lagi nombor telefon yang didaftarkan untuk Maybank to You. Okey. Saya tak nak sebutlah nama telco tu. Apabila saya buat transfer ataupun pembelian ataupun pembayaran macam-macam bil, jadi dia memerlukan nombor TAC, betul tak? Betul. Jadi bila saya daftar, lepas tu bila saya klik untuk dapatkan nombor TAC, dia punya sampai lebih 5 minit. Jadi biasanya lewat. Jadi Maybank to You biasanya 2 atau 3 minit kan? Ya betul. Jadi saya buat komplain dekat, saya ingat dah dekat lebih 10 kali lah. Okey. Jadi saya akan pergi Maybank untuk tukarkan nombor TAC kepada Maxis lah. Okey. Jadi adakah Maxis berdepan dengan masalah yang sama? Tak, cuma kita tak ada Encik. Tak, maksud saya setakat ni ada tak aduan berkaitan masalah ni? Aduan masalah itu sekejap. Kalau TAC number ada tapi tak banyak. Oh, tak banyak. Tak banyak. Tapi di mana kadang TAC tu Encik kena clearkan inbox. Ataupun restart handphone tu. Encik matikan handphone, cabut SIM card. Tengok dulu SIM card tu dah berapa tahun pakai. Okey, kalau SIM card Maxis ni biasanya berapa tahun kita kena tukar? 5 tahun. 3 ke 5 tahun. 3 hingga ke 5 tahun lah. Kalau tahun 2 tahun okey lagi. 3, kalau saya sarankan 5 tahun lah, 5 tahun ke atas. Tapi kita lebih recommend 3 ke 5 lah. Kalau 3 tahun tu kalau dah bermasalah, kita kena replace lah SIM card dia. Siapa yang bercakap ni? Aida. Ya? Aida Encik. Puan ke Cik? Puan Aida ataupun Cik Aida? Encik Aida. Cik Aida. Okey, Cik Aida. Saya pertama kali saya minta maaf sebab banyak soalan sebab saya ingat tahun 2000 saya pernah menggunakan Maxis dan Maxis adalah antara telco yang terbaik. Jadi bila saya bila saya membaca dalam laman web Hotlink, dia punya plan RM35 call unlimited. Jadi saya tertarik gunakan Hotlink semula. Jadi setakat ni saya berpuas hatilah sebab saya ada pergi ke Kelantan. Saya pergi ke banyak daerah di Kelantan, coverage memang tak putus lah. Lepas tu yang keduanya saya tengok internet dia pun stabil. Lepas tu cuma cadangan saya untuk penambahbaikan macam mana saya bagi tahu tadi tu, apabila pengguna dah beli SIM card, sepatutnya Maxis Center hantar SMS untuk register di app ataupun di Maxis Center. Okey? Ya. Itu cadangan saya. Saya nak membantu Maxis sebab saya ni pertama sekali saya ingat telco yang saya gunakan adalah Digi. Sebab Digi adalah prepaid yang pertama. Selepas tu Maxis, tapi masa tu saya ingat tahun 2000 belum wajib pendaftaran. Okey, jadi baru tahun 2020 saya membeli semula Maxis Holding sebab interested dengan dia punya dia punya plan. Jadi saya nak tanya, adakah plan RM35 unlimited call ni kekal selama-lamanya ataupun untuk temporary only? InsyaAllah kekal selama-lamanya. Kalau ada ni, kalau Encik nanti kemungkinan kita akan ada plan yang baru. Tapi kalau kemungkinan tu pun kalau Encik nak upgrade boleh. Kalau Encik memang dah suka dengan plan yang sekarang, Encik stay je pakai yang sekarang yang unlimited prepaid. Sebab sebelum ni kita kan ada Holding Red kan? Ya. Kita ada bagi Holding Red tu untuk 10GB Facebook. Lepas tu kita lepas tu siapa yang Holding Red beli tu, siapa nak upgrade boleh silakan. Kalau tak nak pun boleh. Jadi kita takkan paksa customer untuk upgrade yang kita punya plan yang terbaru. Okey, boleh tak saya dapatkan saya sebenarnya dah membeli banyak nombor-nombor Maxis dulu-dululah.
Okey. Jadi boleh tak saya dapatkan rekod pembelian saya nombor-nombor Maxis yang terdahulu? Boleh tak? Makna tahun kalau 2000 tak sampai tahun 2020, 20 tahun boleh? okey. Kalau yang itu boleh tak Encik bagi sebab nombor ni Encik, kita memang semua telco lah, bukan Maxis saja. Semua Okey. telco akan ada membuat recycle Okey. number. Okey. Jadi di mana kalau saya cek dekat sistem pun memang nama kalau 2000 tu memang dah 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu memang dah tak ada record kita. Tak ada rekod, maksud dah recycle lah. Dah recycle betul. Okey, boleh tak nombor Maxis, hotlink ataupun prepaid ataupun postpaid di doublekan SIM card itu. Maksudnya faham tak maksud saya? Oh, mungkin nak buat dua. Maksudnya satu hotlink, satu untuk postpaid. Boleh ke? Tapi nombor yang sama. Boleh ke? Tak boleh. Oh, tak boleh. Tak boleh. Satu nombor untuk satu plan. Satu nombor, satu plan saja. Betul. Okey, lepas tu sebab saya bila saya gunakan apa tu Nokia RM50 tu dia tak ada apps untuk block call. Ya betul. Bila tak ada app untuk block call, jadi semua panggilan daripada nombor pelik-pelik ataupun private call dan sebagainya saya tak angkat kecuali nombor-nombor family sajalah. Betul. Jadi boleh ke telefon yang berharga RM50 dirosakkan oleh virus? Dirosakkan dengan virus? Sebab kadang-kadang anak saya lah guna telefon Oppo kan. Dia kadang-kadang dia dapat SMS, kadang-kadang dapat daripada macam-macam lah orang kata nombor-nombor tak dengali, lepas tu dia bagi link kan. Bila klik pada link tu telefon jadi hang. Oh ya betul. Itu memang itu bukan handphone 50 tapi itu handphone smartphone lah yang Oppo tu Encik. Ya, smartphone Oppo. Tapi saya nak bagi tahu. Saya nak bagi tahu yang Nokia RM50 yang saya guna dah 7-8 tahun ni, bila dapat SMS pelik-pelik memang saya delete aja sebab yelah kadang-kadang itulah jadi masalah smartphone ni, dia ada kelemahan dia. Betul. Yang pertamanya saya suka guna Nokia yang RM50 ni sebab apabila saya memandu, bila orang call, saya jawab call dan loudspeaker. Jadi tak payah screen scroll dan sebagainya. Bila smartphone ni kita kena tekan password, betul tak? Betul. Jadi dia membahayakan diri. Jadi ada pro dan kontra lah smartphone dan telefon murah. Jadi saya kagum dengan Maxis sebab dulu ketika WhatsApp dengan Messenger belum lahir, saya gunakan Hotlink untuk call kawan saya di Amerika, di Trinidad, di Indonesia, di Thailand, di Arab Saudi dan sebagainya, dan cas dia amat murah pada zaman tu. Sebab tu tak silap saya dia ada masukkan nombor apa tu yang depan dia 13 apalah untuk dapatkan 132. 13 untuk murah. Itu mendapatkan harga lebih murah tapi line dia kurang kan Cik kan? Line dia kurang, dia hanya beberapa negara tertentu. Tak silap saya masa tu saya call US 1 minit 15 sen saja. Masa tu tidak ada teknologi WhatsApp, tidak ada teknologi Messenger. Masa tu. Betul. Jadi saya ada ramai kawan-kawan yang tinggal di Amerika sebab kami belajar kat overseas dulu. Jadi pada masa tu saya call di Amerika 1 minit 15 sen. Jadi memang murah berbanding dengan harga sekarang ni. Ya. Jadi tidak boleh ke Maxis kembalikan rate tu kepada ketika Maxis mula-mula buat offer dulu 1 minit 15 sen untuk ke Amerika dan sebagainya? Ini cuma cadangan saya sebab apa? Ada kawan-kawan yang tinggal di luar negara, mereka masih lagi old school. Maksudnya mereka masih menggunakan telefon-telefon murah yang tidak ada apps. Ya betul, yang tidak ada internet. Tidak internet dan sebagainya. Jadi macam saya selalu berhubung dengan saudara di sebelah isteri saya tinggal overseas. Jadi macam mak dia, ayah dia memang menggunakan telefon murah yang tidak ada apps. Jadi ada satu telco lain lah. Dia adalah telco yang paling murah untuk call ke negara luar seperti Thailand, Indonesia, Bangladesh dan sebagainya. Jadi kalau boleh kenapa Maxis tak buat plan macam tu untuk Hotlink? Sebab apa? Negara kita ramai pekerja asing. Contohnya Bangladesh, Indonesia, Vietnam dan sebagainya. Jadi kalau Hotlink nak menarik lebih ramai pelanggan, cuba usahakan buat plan-plan yang menarik.
Okey, Encik. Itu cadangan saya. Okey. Boleh, Encik. Macam ni, saya akan buat apa? Saya akan buat interaction Encik. Nanti ni lah, pada pihak mesej boleh melihat dia. Boleh Okey. mengambil masukan daripada customer. Okey, terima kasih banyak. Saya pun Ya. dah mengambil masa Cik Aida. Dan terima kasih kerana memberi kerjasama yang baik. Semoga selamat maju berjaya kepada Maxi dan selamat Hari Raya Adik Adha.